Baik, di tangan saya terdapat dua jenis lakaran reka bentuk makanan. Yang pertama ialah berbentuk seperti binatang ataupun serangga iaitu rama-rama, dan lakaran yang kedua menyerupai objek yang tidak hidup iaitu seperti rumah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sila tonton video pembelajaran ini sehinggalah habis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio untuk membincangkan berkenaan dengan reka bentuk makanan iaitu unit yang kelima dan pada bahagian yang kedua. Pada minggu lepas kita sudah mempelajari berkenaan dengan apakah definisi reka bentuk makanan, apakah kepentingan reka bentuk makanan dan juga pencernaan idea secara dasar. Pada minggu ini kita akan menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan dengan mencerna idea, lakaran yang bermaklumat dan juga melakukan penambahbaikan terhadap lakaran yang telah dihasilkan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Objektif yang pertama ialah murid dapat mencerna dua idea lakaran awal berdasarkan carian gambar di internet dan sumber-sumber yang berkaitan. Yang kedua, murid dapat melakar lakaran dan melabelkan dengan maklumat yang betul. Dan yang ketiga, murid dapat melakukan analisis ataupun menilai dan melakukan penambahbaikan terhadap lakaran yang telah dibina. Kita kembali imbas secara pantas mengenai cara untuk mencerna idea daripada sumber-sumber yang ada di sekeliling kamu. Yang pertama ialah kamu boleh tanya sumber daripada orang sekeliling, ibu bapa, kawan-kawan, guru-guru dan sebagainya. Dan yang kedua, kita melihat kepada sumber alam semula jadi ataupun perkara yang hidup seperti serangga, haiwan dan banyak lagi contoh yang lain. Dan yang ketiga, struktur fizikal ataupun perkara yang tidak hidup dan mempunyai nilai estetik yang menarik, contohnya bangunan, sama ada bentuk bersegi, geometrik ataupun yang organik boleh digunakan. Dan yang terakhir ialah kita melihat kepada sumber-sumber internet, kita melihat tutorial, kita melihat cara pembuatan dan penghasilan sandwich yang ada pada laman sosial yang sering kamu layari. Murid boleh melihat terus kepada buku teks pada pencernaan idea. Kita lihat lakaran pertama, kedua dan yang ketiga. Kita sudah pun bincangkan perkara ini pada minggu lepas. Kita lihat secara ringkas. Yang pertama, bentuk bersegi iaitu tiga segi. Yang kedua, seperti bulatan yang mempunyai corak seperti haiwan yang comel iaitu kucing. Dan yang ketiga, berbentuk seperti bear ataupun haiwan yang comel jugalah. Selesai itu kita melihat kepada melakar reka bentuk bermaklumat sandwich yang telah dilukis pada buku teks tersebut. Baik, kita lihat secara lebih teliti. Okey, yang pada bulat tersebut ialah roti dibentuk menjadi karakter kartun. Kalau kamu dapat lihat, mungkin ada tomato kecil di situ diletakkan bersama dengan sayur-sayuran. Tembikai dibentuk menjadi bintang, jadi warna merah itu akan menambahkan estetik kepada sandwich. Pisang dipotong serong menyerupai seperti telinga, menggunakan telur rebus dan juga salad berfungsi seperti bentuk rambut. Mungkin dekat sini tak ada warna, tapi sepatutnya kamu bolehlah warnakan supaya lebih jelas berkenaan dengan apa yang kita nak buat. Setelah tahu apa yang kamu semua nak buat, kita teruskan kepada melakar reka bentuk makanan dengan idea kamu sendiri. Berikut merupakan panduan melakar supaya tugasan kamu lebih sistematik dan kemas. Okey, yang pertama ialah mestilah mempunyai alatan dan kelengkapan. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan pensel, kita gunakan pembaris, kita gunakan juga ni yang kat depan ni ialah pensel warna. Gunakan set geometri seperti jangka lukis untuk melakukan bulatan yang sesuai. Dan kamu juga boleh warnakan dengan menggunakan warna air dan memaksimalkan ruang pada buku kamu. Janganlah terlalu kecil. Panduan melakar yang kedua ialah idea dan kesesuaian. Bila kita dah ada idea, kemudian kita melakar, pada saat lakaran tersebut, tiba-tiba kita nak tambah sesuatu yang lebih menarik, nak tambahkan hiasan ataupun perkara yang lain, boleh juga dilakukan pada saat demikianlah. Kalau kita rasa tak sesuai pula, kita boleh singkirkan ataupun lakukanlah pengubahsuaian supaya lebih
menarik dan sesuai. Dan yang terakhir ialah kita lakukan hiasan dan juga labelkan dengan maklumat yang tepat. Bila kita labelkan, bukan sahaja diri kita yang faham, malah orang lain juga akan faham terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Dan ini juga akan membantu kita dalam pengiraan kos bahan dan alatan yang kita akan lakukan nanti. Sekarang mari kita lihat proses untuk penghasilan lakaran daripada awal sehinggalah habis. Jom kita tengok. Oleh demikian, sediakan bahan dan juga alatan yang diperlukan untuk melakar reka bentuk makanan. Contohnya pada hari ini saya akan melakukan reka bentuk makanan yang berdasarkan bentuk rama-rama. Setelah kita melakar, kita perlu untuk mewarnakan supaya kita tahu apa bahan yang kita ingin letakkan. Contohnya, salad berwarna hijau, mayonis berwarna putih, crab stick berwarna oranye dan juga telur gabungan putih dan kuning. Setelah selesai rakaran, kita perlu untuk melabelkan bahan-bahan yang kita gunakan. Contohnya lettuce, sos cili, sos Thousand Island, tomato, telur dan banyak lagi seperti yang ditunjukkan. Hal ini kerana bila kita nak buat sandwich nanti, kita akan merujuk kepada lakaran yang kita telah buat. Bila kita ada label, menjadikan lebih mudah kepada kita lah. Sekarang kita lihat pula inspirasi sandwich daripada perkara yang tidak hidup, iaitu rumah. Sama juga kita mulakan dengan melakar bentuk asas, kemudian tambah baik dengan bentuk-bentuk yang lain. Contohnya pada hari ini bentuk rumah, jadi bentuknya petak sedikitlah, tingkap, pintu dan apa juga elemen rumah yang ada. Selain itu, boleh juga tambahkan beberapa corak hiasan untuk menarikkan kita punya sandwich. Bila dah habis melakar, kita perlu untuk mewarnakan sesuai dengan bahan kita. Contohnya sos cili berwarna merah, maka warna merah lah kita gunakan. Kalau cheese, kita gunakan warna kuning ataupun oranye. Kita warnakan elemen-elemen rumah yang lain sehinggalah selesai semuanya. Sehinggalah bahagian terakhir, iaitu melabelkan lakaran kita dengan bahan yang kita akan gunakan. Bahagian bulat di sebelah luar itu merupakan bekas makanan yang ingin digunakan. Contoh yang saya gunakan ialah pinggan berbentuk bulatan. Seterusnya, kita beralih kepada menilai lakaran dan melakukan penambahbaikan terhadap produk ataupun lakaran kita. Jadi, apakah tujuan kita menilai dan menambah baik lakaran? Jawapannya ialah untuk meningkatkan nilai estetik supaya produk ataupun lakaran akhir kita lebih menarik. Yang kedua, hasil akhir akan lebih berkualiti kerana segala kelemahan dan juga ruang-ruang yang boleh kita baiki akan dibaiki. Dan yang terakhir ialah meminimalkan kelemahan yang ada pada lakaran bermaklumat. Kita rujuk pada jadual yang disediakan. Terdapat beberapa elemen yang perlu kita ambil kira dalam menilai reka bentuk. Yang pertama ialah rupa, yang kedua bentuk, yang ketiga tekstur dan yang keempat ialah warna. Oleh itu, jadual ini merujuk kepada sandwich yang ada di sebelah kiri ataupun pada muka surat sebelah. Mari kita lihat sama-sama elemen yang pertama, iaitu rupa. Rupa yang ringkas. Dari segi kesesuaian tidak sesuai, apa yang perlu kita buat ialah pelbagaikan rupa. Elemen yang kedua, bentuk. Bentuk yang tidak menarik, tidak sesuai, apa yang perlu kita buat ialah pelbagaikan bentuk dengan bentuk-bentuk yang lain lah. Kita tambahkan bentuk-bentuk yang lain, contohnya segitiga, segi empat, bentuk yang organik dan banyak lagi. Elemen yang ketiga ialah tekstur. Kalau kamu dapat lihat pada sandwich tersebut, terdapatnya tekstur yang keras, lembut, menggerutu, licin dan banyak lagi tekstur yang lain. Dan sekiranya sesuai dan terbaik, tidak perlu lakukan penambahbaikan ataupun ubah suai. Dan yang keempat ialah elemen warna. Warna yang suram. Baik, kalau kita lihat pada sandwich tersebut, tembikai warna merah, pisang warna kuning, telur rebus ada putih dan kuning, roti warna kuning keperang-perangan dan juga salad berwarna hijau. Maka kita boleh tambahkan sos, boleh tambahkan seperti cheese
supaya warna lebih menjadi menarik. Baik, kita baca pada catatan, pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna menjadikan sandwich kita lebih menyelerakan untuk orang yang melihat. Oleh demikian, tugasan untuk murid ialah melakarkan satu lakaran reka bentuk makanan yang mempunyai warna, label dan keunikan yang tersendiri ikut kepada idea kamu, dan tak lupa juga ikut kesesuaian bekas makanan yang kamu ingin gunakan. Contohnya cikgu gunakan ialah pinggan berbentuk bulatan. Kalau kamu semua nak gunakan bekas yang bentuk, contohnya kamu nak gunakan bekas segi empat tepat, segi empat sama, pastikan sesuai dengan sandwich yang kamu hendak hasilkan lah. Pada minggu hadapan ataupun video seterusnya, kita akan mempelajari berkenaan dengan pengiraan kos dan juga alatan dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sandwich kita. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah sebagai tanda sokongan. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangatlah dialu-alukan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.